kasih Riz. Memang tunggu. Ada dua perkara. Yang pertama ni nak kongsi saya tu. Dalam Konvensyen Pakatan Rakyat dulu, kapal asing ada sebut macam mana pun Anwar akan dimasukkan ke penjara. Dan 10 bulan yang lepas, saya bersama dengan Dr. Makno Manuki, dia sedang masa itu menyediakan terjemahan pertuduhan yang hendak dibuat kepada Anwar ni, diterjemahkan ke bahasa Arab untuk disampaikan kepada Syekh Yusof Qaradawi, kerana Syekh Yusof Qaradawi akan membawa perkara ini ke peringkat antarabangsa. Dan 2 hari sudah, saudara Anwar Ibrahim ada di Lubnan. Dan dalam masa yang sama juga, Najib Tun Razak berada di negara-negara Arab untuk mendapat sokongan daripada pemimpin-pemimpin Arab bahawa Anwar memang buat perkara itu. Ini tak keluar dalam surat abang, keluar dalam blog ya. Saya nak cakap orang putih sikit. Ini adalah ucapan daripada seorang padri Kristian semasa zaman Nazi dulu. First they came for the socialists, and I didn't speak out because I was not a socialist. Then they came for the unionists, and I didn't speak out because I was not a unionist. Then they came for the Jews, and I didn't speak out because I was not a Jew. Then they came for me, and there was no one left to speak for me. Now, perkara ini saya nak kaitkan sedikit di antara peristiwa Perak dengan peristiwa yang akan berlaku kepada Datuk Seri Anwar. Dalam peristiwa Perak, apabila Nizar Jamaluddin ditendang, tak ada siapa yang, mana ada orang yang bangkit. Bila Siva diseret, mana ada orang yang bangkit untuk mempertahankan Perak. Kita biarkan kepada mahkamah. Dan sampai sekarang lagi mahkamah masih tak dapat buat keputusan. Nah, apakah kali ini kita hendak membiarkan mahkamah menentukan keputusan terhadap Anwar? Kalau kita mengharapkan mahkamah menentukan keputusan pada Anwar, maka Anwar akan join dengan Datuk Seri Nizar sebagai mantan ketua mahkamah. Mungkin itu yang kita nak. Tetapi sekarang ini, apakah gerakan yang perlu kita buat? Sebab kita tak mau lagi. Sebab saya kecewa. Bila Perak jatuh, saya kecewa. Mana dia gerakan yang bangkit? Kita bangkit untuk melawan PN, tak ada. Kita biarkan. Dan kali ini kalau Anwar masuk ke penjara, mengapa kita perlu melawan? Ramai orang bercakap, biarkan mahkamah buat keputusan. Kalau macam itu, yang kita biarkan Anwar yang buat keputusan. Dan yang kedua, isu Perak juga. Daripada kes liwat 1 sampai kepada isu Perak, undang-undang tak dihormati. Kita cuba mengikut undang-undang, tetapi orang melaksana langsung tak ikut undang-undang. Apa yang diperlukan dalam kebangkitan rakyat, dalam banyak-banyak sejarah, Filipina memerlukan Rizal dan Aquino, Bolivia, Cuba memerlukan Che Guevara, dan semuanya itu korban. Apakah perjuangan ini perlukan pengorbanan Anwar atau Nizar? Terima kasih secara Maksud Makati berkenaan dengan komen, kritik dia, pandangan dan juga soalan itu. Saya menjiwai satu tindakan preemptif yang perlu dibuat oleh rakyat hari ini. Sebab apa yang dinyatakan tadi itu memang benar. Sebab mindset kita selama 52 tahun telah dibuat begitu. Kita ditanamkan dengan semangat ketakutan, fear. Semangat bimbang. Bimbangkan apa? Bimbangkan perkara-perkara yang telah pun kita kaitkan diri kita dengan macam-macam barang yang ada. Menyebabkan hari ini dia merasakan bahawa biarlah. Kalau perlu, katakan mereka masuk penjara. Apa yang perlu kita buat? Oleh kerana perjuangan kami untuk mempertahankan perkara-perkara yang telah kami sambungkan diri kami dengan bank, dengan ikatan untuk membayar, katakan, hutang rumah, untuk membayar hutang tanah, hutang kereta dan macam-macam.
Itu jauh lebih mengatasi daripada dia mempertahankan hak dan juga apa sahaja yang perlu dipertahankan. Dan ini memanglah agenda UMNO Barisan Nasional. Supaya perasaan takut ini menyebabkan dia berasa tidak mahu ke depan. Dan inilah salah satu perkara yang akan kita hadapi dalam kes pembicaraan Anwar Ibrahim. Kalau kita lihat telahan yang dibuat oleh Karpal Singh, betul. Dan itu juga lah telahan yang dibuat oleh pemikir-pemikir barat. Yang melihat apa yang cycle yang dibuat oleh Najib hari ini, bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim akan disabitkan. Dan kalau betul lah apa yang dinyatakan oleh Mak Zaman Kati, kita tidak akan buat apa-apa, maka kita akan biarkan kes itu. Maka itu untuk saudara, perlu dibuka minda dan perlu ditanamkan semangat keberanian hari ini untuk kita sama-sama bangkit dalam rangka yang dibenarkan oleh sistem dan perundangan yang ada. Bukan saya dan rakan-rakan di sini untuk kita menghasut supaya masyarakat bangun dalam suasana yang tidak terkawal, tidak. Tapi kita harus bangun dalam persediaan, ya, apa yang perlu kita sumbangkan besok. Saudara-saudara, dalam kes Negeri Perak Darul Ridwan, apabila ianya dirampas oleh Najib Tun Razak sendiri bersama-sama dengan Zaid Hamidi dan 3 lagi orang, ya, kita sebut kat situ, LA Muhammad Syahid, Datuk Muhammad Syahid, SS Datuk Abdurrahman Hashim, dan juga Datuk Seri Anwar Zaini sendiri. Mereka manipulasikan semua itu dalam istana. Dan oleh kerana perkara ini perkara baru yang belum pernah terjadi dekat negara kita, kita tidak boleh buat telahan ketika itu. Apa yang perlu kita buat bagi mengelakkannya, ataupun kalau ia terjadi, apa yang perlu kita buat bagi membela. Hanya sekadar kita boleh menggunakan kaedah-kaedah politik yang dibenarkan dan kaedah-kaedah saluran perundangan. Tapi hari ini kalau kita biarkan bagaimana Mak Saman Kati sebut tadi, maka kita akan lihat Datuk Seri Anwar Ibrahim wa iyana uzbillah juga akan merembuk di bawah limpahan dan pimpinan-pimpinan yang lain. Jadi untuk itu harus hari ini, ya, dipersiapkan dengan segala yang boleh kita mampu. Kalau perlu katakan kita gunakan segala-gala kaedah yang ada. Kalau perlu kita gunakan solat-solat hajat. Kalau perlu kita beritahu kepada segala-galanya melalui penerangan-penerangan dan media-media yang ada dan apa saja. Maka itulah kerja buat kita hari ini. Itulah yang termampu kita buat. Kerana kita juga masih dalam kawalan dan dalam peraturan-peraturan. Kalau kita terkeluar daripada itu, maka kita juga akan ditahan nanti. Jadi untuk itu kita melaksanakan tugasan-tugasan yang dibenarkan dalam ruang lingkup perundangan yang ada. Supaya tidak keluar keterbasatan itu. Saudara-saudara yang saya kasih sekalian, bab Negeri Perak ini dirampas. Dalam konteks hari ini, kenapa? Digunakan 2 kaedah. Sama ada kaedah itu kaedah rasuah dan juga menggunakan kaedah untuk menyuap dengan sedekah seks, dengan habuan seks. Tetapi masih lagi dibuat oleh UMNO kerana mereka berkeupayaan kalau sekiranya rakyat bangun, dia masih menggunakan kaedah-kaedah yang telah pun ditanamkan sama ada menggunakan polis ataupun tentera dan sebagainya. Jadi mereka bersedia. Jadi untuk itu saudara-saudara, itu sebab Pakatan Rakyat hari ini mereka cuba untuk memecahkannya kerana dia boleh menjadi sebagai force. Kalaulah hari ini, ya, rakyat boleh memberikan segala-gala yang dibincang dan diarahkan dan diputuskan oleh Pakatan Rakyat, maka rakyat akan bertindak, maka ia merupakan satu tekanan yang hebat pada UMNO Barisan Nasional. Tetapi saudara-saudara, untuk mereka sampai ke arah itu, maka mereka gunakan suasana untuk menahan pimpinan dahulu. Dan mereka akan buat calculation, tengok reaksi dia. Jadi hari ini semasa pimpinan-pimpinan ada, maka marilah sama-sama kita bersama dengan mereka dalam apa-apa program yang diatur oleh Pakatan Rakyat sebelum pimpinan-pimpinan ditahan oleh mereka. Ketika itu dah terlambat. Kenapa? Kerana untuk menggerakkan mass yang bangun bagi menentang mereka hari itu, barangkali agak tipis kerana pimpinan-pimpinan ini telah ditahan. Jadi hari ini merupakan tanggungjawab saya dan saudara untuk menyebarluaskan bahawa ini adalah perkara yang luas yang akan terjadi, and it will happen. So the question in me is, what am I contributing towards preempting that, so that many more will understand that this is going to be taking place, and most of Pakatan Rakyat leaders will be imprisoned.